Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan tafsir dan tadabbur surah Al-Muzammil. So pada hari ini insyaAllah kita sambung surah yang berikutnya, iaitulah suratu Al-Muddathir. Okay, baik. Sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam suratu Al-Muddathir ni, mari kita lihat sedikit muqaddimah kepada surah Al-Muddathir ni. Pertama-tama, nama surah ni disebut sebagai surah Al-Muddathir kerana pada ayat pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muddathir. Ada perkataan al-muddathir pada ayat pertama, so oleh kerana itulah surah ni disebut nama dia sebagai surah al-muddathir. Ni sebagaimana surah al-muzammil disebut dengan al-muzammil kerana pada ayat pertama juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzammil. Baik, kemudian surah Al-Muddathir ni ialah surah Makkiyah. Artinya ia diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam semasa baginda masih lagi berada di kota Mekah. Malah surah Al-Muddathir ni antara surah yang paling awal diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak pendapat para ulama, surah Al-Muddathir ni ialah surah yang kedua diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam selepas surah Al-Alaq. Atau malah ada mengatakan ni adalah surah pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah zaman fatrah. Jadi ada yang disebut dengan zaman fatrah. Zaman fatrah tu apa dia? Masa Allah Ta'ala tak menurunkan wahyu. Jadi selepas baginda alaihi salatu wassalam menerima wahyu kali pertama di Gua Hira, iaitulah 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, ya, selepas itu Allah Ta'ala tak turunkan wahyu. Ini disebut dengan zaman fatrah. Menurut Al-Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah, zaman fatrah ini selama 40 hari. So 40 hari Allah Ta'ala tak turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu surah Al-Muddathir inilah surah yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia adalah surah yang kedua diturunkan kepada Nabi dan surah pertama diturunkan kepada Nabi selepas berlakunya zaman fatrah atau zaman di mana Allah Ta'ala tidak menurunkan wahyu buat sementara waktu yang mana lebih kurang selama 40 hari. Baik, surah Al-Muddathir ni dalam Al-Quran adalah surah yang ke-74, walaupun ia tadi surah yang kedua diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayat sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran ada sebanyak 56 ayat, ya. Baik, mari kita bahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam suratu Al-Muddathir ni. Saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ
wa li rabbika fasbir. Baik, saya bacakan sampai ayat 7 saja dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, ya ayyuhal muddathir, yang berarti wahai orang yang berselimut. Ya. Kalau kita lihat terjemahan ya ayyuhal muzammil pada surah sebelum ni dengan ya ayyuhal muddathir pada ayat pertama surah Al-Muddathir ni, terjemahan dia dalam bahasa Melayu adalah sama, iaitulah wahai orang yang berselimut. Memang tidak dinafikan. Ramai para ulama mengatakan bahawa maksud daripada Al-Muzammil dengan Al-Muddathir ialah mempunyai makna yang sama. Tetapi di sana ada juga penjelasan para ulama bahawa Al-Muzammil dengan Al-Muddathir ni ada perbezaan dia. Ya. Perbezaan dia daripada mana? Daripada sisi kata. Ya, walaupun ada ulama mengatakan makna dia sama, iaitu orang yang berselimut, tetapi pengambilan kata dia berbeza. Satu muzammil, ya, yang sama akar kata dengan zamil. Yang lagi satu al-muddathir yang berasal daripada kata dithar, ya. Baik. Kita lihat dulu apa dia al-muddathir. Al-muddathir ni berasal daripada kata dithar. Ya, kalau al-muddathir bentuk isim fa'il dia dalam bahasa Arab disebut, ya. Berasal daripada kata dithar. Dithar itu apa dia? Kata al-Imam Tahir Ibnu Ashur ialah al-thawbul ladhi yulbasu fawqa al-thawbi alladhi yulbasu mubasharan lil jasad alladhi yusamma syi'aran. Yang dimaksudkan dengan dithar, ya, yang mana ini merupakan akar kata kepada al-muddathir. Dithar itu artinya ialah pakaian yang dipakai di atas pakaian yang kita pakai secara langsung menutupi jasad kita ni. Gini. Dithar ini boleh kita katakan sebagai pakaian luar. Ni contoh, kita ada memakai baju yang langsung melekat kepada jasad kita. Ni dalam bahasa Arab disebut dengan syi'aran. Ya. Seandainya saya memakai pakaian lapik kedua, selain baju yang ni, misalkan saya pakai baju lain yang menutupi seluruh tubuh badan saya, itu yang dikatakan sebagai dithar. Maka dithar ini setengah ulama mengatakan, ya, ath-thawbul khariji, pakaian luar. Ya, pakaian luaran, bukan pakaian yang menempel langsung ke kulit kita, tetapi pakaian yang menutupi pakaian yang menutup kulit kita. Jadi itu yang dimaksudkan dengan dithar, ya. Soal muddathir itu maknanya orang yang memakai pakaian yang menutupi pakaian dalam tadi, ya, atau pakaian yang menutupi kulit kita ni. Al-muddathir itu artinya orang yang memakai pakaian yang menutupi pakaian yang menutup kulit kita ni. Artinya pakaian kedua lah, lapik kedua macam tu. Itu yang dimaksudkan dengan al-muddathir. Memang tidak salah apabila diterjemah dengan al-muddathir. Tidak salah apabila diterjemah dengan orang yang berselimut, kerana selimut juga fungsi dia macam tu. Dia menutupi pakaian yang sudah ada kita pakai. Baik, mari kita lihat apa beza daripada al-muddathir dengan al-muzammil, ya. Yang pertama, kalau kita melihat al-muzammil yang diartikan dengan berselimut, konteks dia dekat situ adalah tidur. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila, bangunlah pada waktu malam. Maka ada para ulama mengatakan al-muzammil itu
berselimut, ya, kerana ketenangan, kerana mendatangkan kebahagiaan. Kita ada orang berselimut, dia rasa seronok berselimut tu, ya, dapat membuat dia tidur dia lena, ya. Itu al-muzammil. Maka al-muzammil itu sama akar kata dia dengan zamil. Zamil artinya adalah sahabat yang dapat mendatangkan ketenangan kepada kita. Soal muzammil tu orang yang berselimut, selimut dia tu selimut yang dapat mendatangkan ketenangan. Maka Allah Ta'ala perintahkan, jangan kau lena tidur, bangunlah untuk solat malam. Kalau al-muddathir ni, konteks dia ialah orang yang berselimut kerana ketakutan. Ya, jadi orang berselimut ni ada berselimut kerana dia memang seronok pakai selimut ni. Dia tidur pun akhirnya lena, dia rasa tenang dengan itu. Ada orang berselimut kerana ketakutan. Dia tengah takut menggigil ni, lepas tu dia tarik selimut. Itu konteks al-muddathir, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat pertama ni, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, dengan makna yang saya sebut sebentar tadi. Ayat ni dikhitabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kondisi Nabi pada ketika itu demikian, berselimut, ya. Walaupun sebenarnya ada pendapat kedua menjelaskan bahawa berselimut dekat sini, al-muddathir pada ayat ini tidak difahami berselimut dengan makna zahirnya bahawa Nabi memakai selimut. Ada pendapat kedua mengatakan ini difahami secara majazi. Artinya yang dimaksudkan berselimut dekat sini bukanlah Nabi memakai selimut, tetapi Nabi diselimuti dengan kenabian. Kerana Nabi baru dilantik Allah Ta'ala menjadi Nabi. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang diselimuti dengan kenabian. Ni ada pendapat kedua, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-muddathir. Ini sebagai bentuk kelembutan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada surah Al-Muzammil sebelum ni saya dah ada menjelaskan bahawa tradisi dalam kalangan orang-orang Arab, apabila mereka memanggil seseorang dengan keadaan orang tersebut, ya, pada ketika itu, maka itu bahagian daripada mulatifah, bahagian daripada kelembutan. Misalkan orang yang bekerja, kita panggil wahai orang yang bekerja. Orang yang sedang berjalan, kita panggil wahai orang yang sedang berjalan. Orang yang sedang tidur, kita panggil wahai orang yang sedang tidur. Orang yang berselimut, kita panggil wahai orang yang berselimut. Kalau kita panggil sesuai dengan keadaan orang, maka dalam bahasa Arab itu bahagian daripada mulatifah, bahagian daripada kelembutan. Maka Allah Ta'ala memanggil Nabi dengan ya ayyuhal muddathir, ini adalah bahagian daripada kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada sini kita belajar, kita perlu memanggil orang dengan panggilan yang lembut, panggilan yang menyenangkan dia, sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Kalau dalam budaya Arab, dipanggil seseorang berdasarkan keadaan dia pada ketika itu bahagian daripada kelembutan. Mungkin dalam budaya kita Melayu tak mesti macam tu, tetapi pengajaran yang kita ambil daripada sini, kita ni digalakkan memanggil orang dengan penuh kelembutan yang menggembirakan dan yang menyenangkan hati dia. Ya. Baik. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ini dikhitabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ditujukan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Jadi diceritakan selepas surah Al-Alaq turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Kemudian berlakulah zaman fatrah. Artinya tak ada turun wahyu kepada Nabi. Fahazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersedih apabila wahyu tak ada turun lagi. Fabainama huwa yamshi sami'a sautan minas sama'. Maka suatu hari Nabi pergi berjalan, tiba-tiba Nabi ada mendengar suara daripada langit. Farafa'a ra'sah. Maka Nabi pun mengangkat kepala melihat ke langit. Kemudian fa'idhal malakul ladhi ja'ahu bihira jalisun ala kursiyyi bainas sama'i wal ard. Tiba-tiba Nabi pun nampaklah malaikat Jibril yang mendatangi Nabi di Gua Hira ketika mana membawa wahyu pertama Iqra tu, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka Nabi SAW pun amat takut ketika mana menyaksikan itu. Nabi teringat balik bagaimana malaikat Jibril memeluk Nabi SAW di Gua Hira. Nabi takut sangat. So Nabi pun balik menjumpai keluarga Nabi SAW. Dathiruni, dathiruni, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka dalam keadaan Nabi ketakutan macam tu, berselimut tu, kerana tadi melihat Jibril, Allah turunkan ayat ni, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, jangan kau berselimut terus, jangan engkau habiskan masa ketakutan dalam selimutmu. Maka turunlah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Ta'ala pada ayat yang kedua, qum fa'anzir, bangunlah serta berikanlah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk bangun, untuk bangkit, tanggalkan selimut tu. Jangan ketakutan dalam selimut, bangun. Ada tugasan penting. Apa dia? Qum, bangkitlah, berdirilah, ya, buatlah keazaman. Jadi kata para ulama dekat sini, maksud qum, bangunlah, bangkitlah, ya bukan berarti bangkit daripada tidur, kerana Nabi ni tak tidur. Tetapi maksudnya bangkit, maksudnya bersemangatlah, buatlah keazaman pada diri kamu untuk menyampaikan dakwah, ya, untuk menyampaikan risalah yang telah pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qum, bangkit, ya, fa'anzir, ya, sampaikanlah peringatan, amaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Masya Allah, apabila kita merenungkan ayat yang kedua ni, Allah mengatakan qum, dua huruf saja, qum, qaf dengan mim, bangkitlah. Tetapi Nabi SAW menuntaskan perintah Allah Ta'ala ni selama 23 tahun. Sejak turun ayat qum, bangkitlah dengan keazaman yang kuat, keazaman yang tinggi. Fa'anzir, sampaikanlah peringatan-peringatan daripada Allah, amaran-amaran daripada Allah. Ni Nabi laksanakan selama lebih kurang 23 tahun. Padahal perintah ni hanya 2 huruf sahaja, qum, ya. Maka ini bagi sesiapa sahaja yang ingin berdakwah patut merenungkan awal surah Al-Muddathir ni, ya. Pertama, bagi sesiapa sahaja yang hendak berdakwah ni, dia mesti
bangkit dengan penuh keazaman, semangat yang tinggi, semangat yang kuat untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan amaran-amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada semangat tu. Dan kalau kita merenungkan surah Al-Alaq, surah Al-Muzammil, kemudian surah Al-Muddathir, ya, ini 3 surah penting pada awal-awal Islam, ya. Kalau kita perhatikan pada surah Al-Alaq, Allah Ta'ala menurunkan perintah Iqra, membaca. Membaca ni adalah sumber kepada ilmu. Maka Nabi pertama siapkan Nabi dengan ilmu. Selepas itu Nabi perintahkan dalam surah Al-Muzammil, qumil lail, bangunlah pada waktu malam, salat tahajud. Kemudian pada surah Al-Muddathir ni Allah Subhanahu wa taala perintahkan qum fa'anzir, dakwah. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh sesiapa sahaja yang hendak berdakwah. Pertama, penuhi diri dengan ilmu. Selepas itu, lakukan ibadat terbaik kepada Allah. Antaranya ialah bangunlah pada waktu malam, lakukan solat tahajud. Selepas ni, ilmu dah ada, ibadat sudah dilakukan, maka lakukanlah kerja dakwah. Bangkit, bangunlah untuk melakukan kerja dakwah dengan penuh keazaman dan tekad yang kuat. Tak boleh semangat-semangat kecil, tak boleh semangat kendur, tak boleh semangat yang tak kuat. Mesti semangat yang kuat. Qum, ya, bangkit, fa'anzir, sampaikan peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lagi berselimut ketakutan kerana melihat Jibril, kerana mendapat wahyu daripada Allah. Tetapi sejak daripada itu Nabi pun bangkit, Nabi pun tegak berdiri dengan penuh keazaman untuk menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Maka dakwah ini suatu perkara yang amat sangat penting untuk dilakukan, ya. Baik, kita teruskan pada ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, pada ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka ucaplah dan ingatlah akan kebesarannya, ya. Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat ni supaya wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu, ya, agungkanlah Tuhanmu. Falaisa hunaka man huwa akbar minallah, tidak ada di sana yang lebih besar daripada Allah. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau, pada ayat ni Allah Ta'ala khaskan supaya membesarkan Allah Ta'ala, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala pemilik sifat al-kibriya, sifat kebesaran, sifat keagungan, ya. Maka kita mesti membesarkan Allah Ta'ala i'tiqadan wa qawlan. Mesti besarkan Allah dengan keyakinan kita dan ucapan kita. Lisan kita mesti mengucapkan Allahu Akbar, hati kita pula mesti membesarkan Allah, ya, mesti meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi ketika selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah daripada berdakwah? Pada ayat sebelum ni kan Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk berdakwah, kum fa'anzir, ya, bangkitlah dengan penuh tekad yang kuat untuk menyampaikan amaran-amaran daripada Allah Ta'ala. Selepas Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk berdakwah, kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membesarkan Allah, bertakbir kepada Allah dengan lisan dan hati. Kenapa? Ini sebagai satu peringatan kepada Nabi SAW supaya
Nabi tidak takut dalam menghadapi orang-orang kafir dalam berdakwah. Fa inna nawasiyal khalaiq baina biyadil jabbar, kerana ubun-ubun seluruh makhluk ni ada dalam genggaman Allah. Fala yanbaghi ayyubalir rasul bi ahadi minal khalq, sehingga kan Nabi tak perlu memperdulikan siapapun daripada makhluk Allah Ta'ala ni. Wala ayyarhiba siwallah, dan Nabi tak perlu takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Fa inna kulla kabirin maqhurun tahta azamatihi ta'ala wa kibriyaihi, kerana semua orang yang dipandang hebat, dipandang besar, ia berada di bawah kekuasaan dan kebesaran Allah. Ini penting bagi sesiapa sahaja yang hendak berdakwah. Dia mesti membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama ada dengan ucapan dan hati dia, sehingga kan dia tidak takut dalam menyampaikan dakwah. Dia tidak memandang manusia ini lagi besar. Sebab apabila seseorang memandang manusia itu besar, tinggi, berkedudukan hebat, dia akan segan menyampaikan dakwah. Dia takut dia akan ditindas, dia takut dia akan ditekan, dia takut dia akan dibinasakan. Kenapa? Dia pandang orang ni hebat, besar. Maka bagi seorang da'i, dia mesti membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala sahaja yang besar dalam hati dan ucapan dia, maka kepada siapapun berdakwah tu dia tak rasa segan. Dia tak rasa sungkan menyampaikan dakwah tu. Dia tidak perlu berlapik dalam menyampaikan dakwah tu. Kenapa? Kerana yang besar dalam hati dia dan ucapan dia hanya Allah Ta'ala saja. Sedangkan manusia ni sama rata dalam pandangannya. Oleh kerana itulah Nabi SAW dahulu, walaupun orang-orang musyrik menentang Nabi, penguasa-penguasa Makkah menentang Nabi, Nabi tak pernah berhenti daripada menyampaikan dakwah. Kenapa? Kerana Nabi tak pernah takut dengan mereka. Kenapa Nabi tak takut dengan mereka? Kerana yang besar dalam hati Nabi hanya Allah Ta'ala saja. Kerana yang besar dalam ucapan Nabi hanya Allah Ta'ala saja. Kerana yang besar dalam pandangan Nabi hanya Allah Ta'ala saja. Adapun mereka orang-orang musyrik, walaupun dipandang orang lain sebagai orang-orang besar, dipandang sebagai tokoh-tokoh yang hebat, tapi dalam pandangan Nabi SAW, mereka bukanlah orang hebat. Mereka bukanlah orang besar. Kenapa? Kerana Nabi telah membesarkan Allah Ta'ala dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam pandangannya. Sehingga kan Nabi terus bergerak dalam menyampaikan dakwah. Tak berhenti, walau apa pun jua cabaran yang datang daripada mereka. Maka ini salah satu perkara yang penting ditanamkan oleh orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Dia tak boleh memandang manusia itu besar. Kalau dia pandang manusia itu besar, dia akan takut menasihati, dia akan takut menegur, dia akan takut mengingatkan, dia akan takut orang ni terasa hati, tersinggung dan lain sebagainya. Akhirnya dia hanya menyampaikan apa yang sesuai dengan orang ni. Kalau tak sesuai dengan orang ni, dia tak berani. Kenapa? Dia pandang orang ni orang besar. Maka kalau kita ingin mengajak orang ke jalan Allah, besarkan Allah dalam hatimu, besarkan Allah dalam ucapanmu, besarkan Allah Ta'ala dalam pandangan matamu, sehingga kan engkau akan memandang makhluk ni semua sama rata. Kepada siapapun engkau akan berani menyampaikan dakwah. Tetapi apabila engkau memandang manusia ini sudah hebat, besar, kuat, tinggi, lisanmu tidak akan berani menyampaikan risalah agama kepada mereka, terutamanya risalah yang bercanggah dengan kebiasaan dan amalan mereka. Ya. Baik. Kita teruskan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Ini perintah Allah Ta'ala kepada Nabi. "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Ya.
Wa thiyabaka fatahhirha minan najasat, maka pakaianmu bersihkan daripada najis. Fa innal mu'min tayyibun tahir, kerana orang mukmin tu baik dan bersih. La yaliqu minhu ay yahmil al khabith, tak layak kalau dia membawa kotoran. Ya. Berkata Ibnu Zaid, kanal musyrikun la yatatahharun, dahulu orang-orang musyrik mereka tak suka bersuci, tak suka membersihkan pakaian mereka. Fa amarahu Allahu ayyatatahhara wa ayyatatahhara thiyabahu, maka Allah Ta'ala pun perintahkan Nabi supaya membersihkan diri dan membersihkan pakaiannya. Tetapi ayat ni ditafsirkan oleh para ulama juga dengan tafsiran yang lain. Jadi wathiyabaka yang secara zahirnya diterjemah dengan pakaian, ramai ulama-ulama tafsir mentafsirkan wathiyabaka dekat sini maksudnya adalah hati. Maka Ibnu Abbas mengatakan wathiyabaka itu adalah kinayah daripada hati. Ya, kata yang dipinjam untuk menyebutkan hati. So maknanya wathiyabaka fatahhir, maksudnya hatimu hendaklah sucikan. Baik, kedua-dua pentafsiran ni sebenarnya boleh untuk diterima. Ya, boleh untuk diterima. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk membersihkan pakaian zahirnya dan juga untuk membersihkan batinnya, iaitulah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya sesiapa sahaja yang hendak berdakwah menyampaikan agama Allah Ta'ala ni, dia perlu untuk membersihkan zahir dia, pakaian, tubuh badan dia perlu. Kenapa? Kerana dalam menyampaikan agama ni kita perlu menyampaikan dengan penampilan dan pakaian yang bersih. Tak mesti mahal, yang penting bersih. Jangan pula kita datang menyampaikan agama tapi pakaian kita kotor, bau. Ya. Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu Rabb yang maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, maka Islam sangat meninggikan kebersihan. Ya. Tetapi jangan kita fokus kepada kebersihan zahir saja. Kita perlu untuk membersihkan batin. Maka tadi ada tafsiran kedua, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan hatimu. Maka kalau kau hendak berdakwah, bersihkan hatimu. Sucikan hatimu. Jangan berdakwah dengan hati yang kotor. Ada kata-kata hikmah mengatakan macam ni. Dakwah yang sampai kepada hati itu hanya dakwah yang keluar daripada hati yang bersih. Dakwah seseorang tidak akan pernah sampai kepada hati orang lain kecuali memang dakwah itu keluar daripada hati dia yang bersih. Maka seorang da'i, dia perlu untuk membersihkan hatinya dalam menyampaikan dakwah. Maka ada ungkapan ulama mengatakan macam ni. In kanatit taharatu matlubatan lithiyab wa hiya mahallun nadhri wa hiya mahallu nadhril khalqi. Jika membersihkan pakaian, yang mana pakaian kita ni tempat manusia melihat kita, dituntut, fa kaifal hal bil qalb, bagaimana dengan keadaan hati? Wa huwa mahallu nadhri rabbi, yang mana hati kita ni tempat Allah melihat kita. Kalau pakaian zahir kita ni sahaja dituntut untuk kita bersihkan kerana manusia melihat kita pada sini, bagaimana pula dengan hati kita yang mana Allah memandang
kita ni kepada hati kita. So sepatutnya lebih bersungguh-sungguh lagi kita untuk membersihkan hati kita. Zahir ni perlu dibersihkan, tapi hati lebih penting lagi untuk dibersihkan. Kenapa? Kerana Allah memandang kepada hati kita. Manusia memandang kepada zahir kita. Kalau pandangan zahir makhluk sahaja kita kena jaga, apatah lagi pandangan Allah mesti kita jaga. Maka para da'i, siapa saja yang hendak berdakwah, dia mesti membersihkan hati dia dalam berdakwah. Kalau tidak akan ada kejayaan seorang da'i kalau dia berdakwah dengan hati yang kotor. Maka Rasulullah SAW ketika mana Allah perintahkan untuk berdakwah, Allah mengatakan wathiyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu bersihkanlah. Antara makna pakaian dekat situ kata para ulama tafsir ialah hati, bersihkan hati. Baik, kita teruskan ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, warrujuza fahjur, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Maksud ar-rujuza dekat sini ada beberapa tafsiran. Ada yang mentafsirkan menyembah berhala, ada yang mentafsirkannya kotoran, ya, atau sesuatu yang buruk, ya. Saya suka dengan tafsiran daripada Al-Imam Al-Alusi rahimahullah. Kata beliau, ar-rujuza dekat sini, ya, maksudnya warrujuza fahjur, kata beliau, ini kalamun jami' fi makarimil akhlak. Ini kalimah atau ucapan yang menghimpun akhlak yang mulia. Maka maksud warrujuza fahjur, tinggalkanlah semua akhlak-akhlak yang buruk, dan janganlah engkau berakhlak seperti akhlak orang-orang musyrik. Maka kalau ini kita fahami, maka seorang da'i dia perlu untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai yang buruk, sifat-sifat yang buruk, sebagaimana perangai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Dia kena tinggalkan tu. Maka seorang da'i dia mesti menampilkan akhlak yang mulia. Bahkan itu antara perkara yang paling utama dalam berdakwah. Jadi dakwah tu bukan hanya yang keluar daripada lisan kita, tetapi juga apa yang kita tampilkan dalam perbuatan kita. Maka seorang da'i selayaknya, semestinya dia menampilkan akhlak yang terbaik dan meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk dalam kehidupan dia. Kerana da'i bukan sekadar didengar apa yang dia ucapkan, tetapi juga mesti dilihat apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 6, wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya, ya. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi sesuatu. Tastakthir, ada dua pemahaman ayat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wala tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi kemudian engkau memandang banyak apa yang telah engkau beri. Tak boleh. Ini makna pertama. Jangan kita memberi sesuatu kepada orang atau melakukan sesuatu kebaikan lalu kita memandang dah banyak apa yang kita buat ni, hebat yang kita buat ni. Tak boleh, ya. Maka dikatakan la tastakthir amalak, jangan kau pandang banyak amalmu, ya. Kenapa? Kerana inna ma'amaluka minnatum minallahi ta'ala, kerana amal-amal yang kita buat tu itu hanya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Idh ja'ala laka sabilan ila ibadatihi, Allah Subhanahu wa taala beri kita jalan untuk beribadat kepadanya. Falahu bidzalika asyukru, maka kita mesti bersyukur kepada Allah taala kerana Allah telah memberi petunjuk kepada kita. Maka
Jangan sampai kita memandang hebat amal-amal yang kita lakukan. Apatah lagi ni dalam konteks berdakwah. Jangan kita memandang diri kita ni dah hebat dalam berdakwah. Oh, ni hebat dah saya berdakwah, dah berdakwah pergi sana sini, banyak dah saya berdakwah. Tak boleh. Saya ni dah lama berdakwah. Tak boleh. Jangan pandang hebat dakwahmu. Jangan pandang hebat amalmu. Jangan pandang banyak apa yang kau buat. Ada satu ungkapan daripada Al-Hasan. Beliau mengatakan macam ni. La tastakthir amalak. Jangan kau pandang banyak amalmu tu. Walaupun mungkin kau dah banyak melakukan kebaikan. Kenapa? Fa innaka la ta'lamu ma qubila minhu wa ma rudda minhu. Kerana engkau tidak pernah tahu amal apa yang diterima dan amal apa yang ditolak. Silap-silap engkau rasa dah banyak yang kau buat, tapi semua ditolak Allah. Jangan sampai kita memandang banyak dah aku buat ni amal-amal ni, banyak dah aku berdakwah ni, tetapi rupa-rupanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memandang banyak amal-amal yang kita lakukan. Jangan pernah kita memandang hebat diri kita terhadap amal yang kita buat, terhadap dakwah yang kita buat, terhadap kerja-kerja agama yang kita buat. Jangan pernah pandang diri kita ni hebat, berjasa, banyak dan lain sebagainya. Ya, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi sesuatu litu'ti aktsara minhu, supaya engkau diberi lebih banyak daripadanya. Ada orang ni kadang-kadang dia sengaja memberi sesuatu, tetapi dia berharap supaya dia diberi lebih banyak. Dia macam memberi ni macam umpan lah. Dia bagi sikit dengan harapan nanti dia dapat imbalan yang lebih banyak. Maka berdasarkan tafsirannya ni, kita ni tidak boleh memberi dengan mengharapkan ganjaran atau balasan daripada orang. Beri-beri je lah. Jangan berharap apa-apa daripada mereka. Ya. Baik, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-7, wali rabbika fasbir. Ya, dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar terhadap tentangan musuhmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dekat sini Nabi SAW supaya bersabar ala adza qaumik, terhadap perbuatan buruk daripada kaummu. Dan sabar itu ibtigha wajhi rabbik, kerana engkau mengharapkan ganjaran daripada Tuhanmu. Maka ayat pertama surah Al-Muddathir ni sampailah ayat ke-7, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, bahkan kepada siapa sahaja yang membaca ayat ini untuk menyampaikan dakwah. Dan ada beberapa perkara penting yang mesti diperhatikan dalam menyampaikan dakwah ni, ya. Yang pertama, menyampaikan dakwah ni mesti ada keazaman yang kuat. Qum fa'andir. Bangkit menyampaikan dakwah ni mestilah disertai keazaman dan tekad yang kuat. Bukan semangat-semangat orang kata tahi ayam, ya. Tetapi semangat yang kuat. Ini yang pertama. Bangkit menyampaikan dakwah dengan keazaman yang kuat. Yang kedua, dalam menyampaikan dakwah, besarkanlah Allah dalam hatimu, pada lisanmu dan pada matamu, sehingga kan engkau tak segan menyampaikan yang hak dan yang batil itu kepada siapapun. Kalau engkau besarkan makhluk dalam hati, pandangan mata dan lisanmu, engkau akan segan menyampaikan yang hak dan yang batil itu kepada orang-orang yang engkau pandang diri dia besar. Yang ketiga, dalam berdakwah, sucikanlah zahir dan batinmu. Bersihkan pakaian tampilan luarmu, tetapi yang paling penting, bersihkan hatimu. Kerana dakwah yang engkau sampaikan tidak akan pernah sampai kepada hati manusia, melainkan ia keluar daripada hatimu yang bersih. Kemudian yang keempat, warrujuza fahjur. Seorang da'i, dia mestilah meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, perkara-perkara yang dapat menjatuhkan maruah dia. Dakwah bukan sekadar didengar apa yang keluar daripada lisan kita, tetapi da'i juga mesti dilihat bagaimana amal perbuatan harian dia, bagaimana akhlak dia. Bahkan itu antara dakwah yang paling berkesan. Jadi dakwah yang paling berkesan itu bukan hanya ucapan lisan, tetapi apa yang dilakukan dalam kehidupan harian.
Kemudian yang keenam, wala tamnun tastakthir. Jangan pernah engkau memandang hebat banyak amal-amal yang kau buat, kerja-kerja dakwah yang kau buat. Atau jangan engkau melakukan sesuatu kebaikan kerana engkau mengharapkan imbalan yang lebih banyak engkau dapatkan daripada orang lain. Jangan. Maka sehebat apapun engkau berdakwah, banyak manapun engkau berdakwah, ini kita bicara dalam konteks dakwah, jangan pernah engkau memandang dirimu hebat, berjasa, luar biasa dan lain sebagainya. Boleh jadi memang banyak kita buat, tapi oleh kerana kita memandang diri kita ni hebat, ujub terhadap diri sendiri, dengan sebab itu Allah Ta'ala menolak semua amal-amal yang kita buat. Wal'iyadzubillah. Dan yang terakhir, wali rabbika fasbir. Bersabarlah dalam berdakwah, kerana cabaran, penentangan sangat luar biasa banyak. Bersabarlah kerana mengharap redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.